Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mahfuz dari Reelology. Hari ini nak berkongsi dengan anda semua satu reel yang agak legendary yang anda nampak dekat kita punya title ni. 2008 Stella 10000 SW. Okey, sedikit background info untuk reel ni. 2008 Stella 10000 SW dan kadang-kala anda mungkin kata bukan ke SW 10000. Yes, okey. SW 10000 adalah JDM punya version. 10000 SW adalah USDM atau kita panggil international punya version. Secara hakikinya ianya adalah reel yang sama. Okey, reel yang sama, cuma sefaham saya market di US dia cuma datang dengan satu atau dua ratio. Sedangkan kalau JDM dia ada biasanya ada 3 ratio, PG, HG, XG. So kalau yang SW ni tak silap saya saya check tadi, dia ratio 5.6 5.7 macam tu. So kemungkinan untuk saiz 10000 ni dulu dia HG ataupun XG lah. XG tak silap saya 6.2 kalau tak silap, 6.0 atau 6.2. Yang ni saya pasti dia HG atau XG. Yang saya tahu ratio dia 5.7. Okay, so saiz 10000 saiz yang memang ramai kaki-kaki pancing kita gunakan untuk popping di pelbagai jenis lapangan, di Pulau Berhala, di Pulau Jarak, kan, di Tukun Perak dan sebagainya. Memang banyak reel ni digunakan. Okay, so dari dulu lagi ni adalah antara saiz 8 ke 10000. 8 10000 dia adalah reel yang sama sebenarnya, cuma spool berbeza. Kalau dari untuk generasi yang 2013 pula, 8, 10, 14000 body dan body dia sama tetapi spool dia berbeza. Tapi untuk 2008, 8 dan 10000 saja. 8 dan 10000. Yang 14000, 18000 untuk 2008 ni pakai body yang berbeza. Okey. So, apa yang special pasal reel ni? Alright. So, ni adalah antara reel yang proven, orang kata proven, reliable, sampai sekarang pun masih ramai lagi orang pakai. Dan masa keluar Stella tahun 2013 tu, ramai lagi orang yang menggunakan Stella 2008 ni kata, alamak, dah try 2013 macam kurang solid lah kan, macam kurang solid berbanding dengan 2008. Sebab apa? 2008 ni memang antara Stella yang orang kata one of the best punya design dia solid dan performance dia solid. Cuma ni ada sedikit surprise lah, sebab hari ni kita nak buat drag checking. Okay, hari ni kita nak buat drag checking. Salah satu indikator untuk condition kesihatan reel anda adalah dia punya drag performance. Okay. So, sometimes tuan-tuan, sebab yang ni saya boleh kata bukan apa, sebab saya dah buat sedikit checking tadilah. Dan saya terkejut juga dengan apa yang saya jumpa. Namun, dengan pengalaman saya sebagai pemain reel hampir lebih daripada 10 tahun ni, apa yang saya belajar adalah saya tak boleh terlalu bersangka baik. Bukan bersangka baik dekat orang, tak. Okey, bukan bersangka baik atau bersangka buruk dengan orang, tak, dengan reel. Okey, sebab sering kali apa tuan-tuan saya akan tunjukkan dengan tuan-tuan daripada drag test dia, saya taklah jangka ada problem. Okey, saya tak jangka ada problem, tapi ada problem dengan ni. Ada problem dengan reel ni dan kita kena repair. Okey, so apa yang kita akan buat bila kita buat drag check ni, saya akan tunjuk dekat tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak menentukan tahap kesihatan reel ni sekarang macam mana. Alright, tahap kesihatan dia macam mana? Sebab apa tuan-tuan? Sistem drag untuk setiap reel dia akan mengalami wear and tear ataupun kehausan. Alright, wear and tear atau kehausan, yang mana lagi banyak mileage, lagi banyak tali ditarik keluar dalam operasi drag, lagi banyaklah wear and tear untuk sistem drag tersebut. Jadi dari masa ke semasa untuk semua reel yang kita servis, memang kita akan check. Memang kita akan check tahap kesihatan sistem drag dia macam mana. Salah satu yang tuan-tuan familiar adalah drag power. Okay, drag power. So dengan wear and tear tuan-tuan, drag power lazimnya dia akan menurun. Okay, dengan wear and tear juga kelancaran drag ada kalanya dia akan compromise. Okay, daripada lancar jadi sangkut-sangkut, daripada lancar daripada power bagus jadi terlalu licin, daripada lancar dia jadi berombak, dia turun naik. So banyak benda yang boleh berlaku, sebab tu kita akan buat drag checking. Okay, so jom kita tengok dulu. Mari kita tengok kita punya reel untuk hari ni. Cantik
Okay, so ini adalah Stella 10,000 SW. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat kita punya drag checking ni? Okay, so selalunya tuan-tuan, saya selalu dengar lah, saya selalu dengar orang kalau nak tahu drag kuat ke tak kuat, kalau nak tahu drag kuat ke tak kuat, orang akan kunci kan, orang akan kunci, lepas tu dia akan test spool ni boleh jalan ke tidak. Okay. So, cuba angkat tangan. Angkat tangan kalau anda memang macam tu. Okey, itu lazim lah, itu lazim. Saya dah berjumpa dengan ramai anglers. Ini adalah antara benda lazim. Indikator biasanya anda nak tahu drag power ke tak power adalah, oh, kalau dah kunci, spool boleh jalan lagi, maknanya dia tak kuat lah. Okey, jom. Tak apa. Saya tunjukkan cara dia. Okey. So, tombol drag ni untuk kuncikan drag ni lagi ketat, kita ketatkan tombol drag ni lah. Kita ketatkan tombol drag ni. Alright, so apa yang anda perlu buat selalunya adalah anda biasanya kalau anda set anda punya drag pun anda daripada bawah, lepas tu anda tarik tali dah sampai ketat yang anda nak, anda biar. Okay. So cara yang lebih baik adalah sebenarnya anda daripada dia longgar tu, okay, ni saya longgarkan dulu. Alright, daripada dia longgar ni, naikkan spool ke arah yang lebih tinggi. Okay, naikkan spool ke arah yang paling tinggi. Okay, alright. So ni spool dekat bahagian yang tinggi untuk reel spinning. Okay, so ketatkan sampai habis. Okay, alright. Macam Stella ni salah satu benda yang bagus untuk Shimano punya spinning reel SW besar-besar, kira offshore punya size. Twin power dengan Stella ni dia macam ada kunci yang nyata tau. Alright. So, ini adalah separuh pusingan terakhir. Saya baru longgarkan balik separuh pusingan. Separuh pusingan terakhir ni bila saya ketatkan, dia akan terus macam ada dup, tak boleh pergi lagi. Dia macam dup, dah tak boleh pergi dah. Ini yang paling ketat. Okay. So, biasanya saya tak akan test dekat sini lah. Tapi just nak demonstrate kepada tuan-tuan. Dalam keadaan macam ni, tengok saya boleh pusingkan spool. Tengok. Memang berat. Memang ketat. Memang berat, memang ketat. Tapi, tuan-tuan, Stella size 10,000, 2008. Dah berapa banyak GT dah tewas dengan reel ni. So, inilah yang saya cuba sampaikan. Spool anda boleh jalan, belum tentu lagi drag tu tak kuat. Okay. Sekarang ni tinggal untuk kita quantify. Alright. So tadi saya kunci sampai habis, betul tak? Selalunya bila saya kunci, saya akan discount. Saya akan discount 2 ke 3 klik. 2 ke 3 klik macam tu. Lepas tu untuk reel spinning, saya akan longgarkan lagi separuh pusingan. Alright. So saya dah kunci mati, saya longgarkan. So saya longgarkan separuh pusingan dan separuh lagi. Total satu pusingan. Total satu pusingan penuh saya dah longgarkan daripada maksimum tadi. So, saya adjust drag. Saya buat, saya kuncikan drag apa semua. Untuk semua reel, kita buat standardized macam ni. Okay, so kita tak kira 70%, 80%, berapa lock, apa semua tak. Kita akan kira untuk reel star drag, baitcaster pun kita akan buat macam ni. Alright? Kita akan kunci sampai habis, lepas tu kita kira berapa banyak kita longgarkan. So, sekarang ni satu pusingan penuh, dah tentulah kekuatan drag ni akan menurun. Okay? So, anda tengok, saya boleh putarkan spool dengan lebih senang. Alright. So, yang kedua kita nak check, kita nak quantify ni berapa kilo ni. Okay? So, berapa kilo? Right. So, sebagai seorang pemain reel, tuan-tuan, saya dah tahu dah. Okay? Reel ni, kalau dia masih menggunakan drag washer yang stock dan juga dia dalam good condition, dari pengalaman saya, dalam keadaan macam ni, bila kita test dia pada kita dah lock dia pada maksimum atau kunci mati, biasanya kita akan dapat dalam 10 ke 12 kilo. 10 ke 12 kilo bila diukur dan bila ukuran tu dibuat dengan spool yang penuh. Okey, kenapa kena buat dengan spool yang penuh? Sebab paras tali di dalam spool ni dia akan memberi kesan kepada ukuran drag anda. Makin banyak makin penuh kita punya spool, makin rendah bacaan kita akan dapat pada setting yang sama. So kalau pada setting yang ni saya tak ubah,
dan saya susutkan tali, saya keluarkan tali banyak dan paras tali menusuk dalam ni, sebenarnya drag kita tu meningkat. Ini adalah fenomena semula jadi yang berlaku. Boleh dikatakan berlaku pada semua jenis reel. Selagi susutnya paras tali dalam ni, dia akan sebenarnya drag anda akan makin tinggi. Kalau ditengok pada rating pula, untuk reel ni, tak silap saya dia punya drag rating pada website Shimano dulu sekitar 20 ke 27 kilo. Macam itulah. Okay. Saya tak pernah dapat. 15 kilo pun saya tak pernah dapat dengan reel ni. So, umumnya kan, bila saya tanyakan dengan pemancing-pemancing kan, Stella size 10,000 ni, yang 2008 Stella size 10,000 ni kuat tak? Oi, kuat tuan, kan? Reel ni power, kuat bro, ini reel padu gila. Tapi tahu tak, sebenarnya, dalam keadaan yang sihat, reel ni maksimum ukuran drag yang biasa kita dapat adalah 10 ke 12 kilo sahaja. 10 ke 12 kilo. Okay. Terus terang cakap tuan-tuan, 10 ke 12 kilo drag sebenar kuat. Kuat. Okay. Memang kuat. Alright. So, kalau tak bersedia untuk main drag-drag macam tu sebenarnya, kan, kita ni dimomokkan. Kita ni dimomokkan oleh reel-reel yang size 3,000, size 4,000 yang kata drag dia 12 kilo, yang kata drag dia 15 kilo. Hakikat dia tuan-tuan, Stella size 10,000 ni, bila kita ukur dengan keadaan yang sihat, biasanya maksimum drag dia dalam 10 ke 12. Okay. So, apa yang saya tengah buat sekarang adalah saya tengah ikat satu loop. Okay. Saya tengah ikat satu loop supaya saya boleh gunakan saya punya penimbang drag ni. Dan ada lagi beberapa persediaan yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan lah. Sebab apa tahu tuan-tuan? Bila saya nak ukur drag yang tinggi-tinggi macam ni, yang dalam 10 ke 12 kilo ni, saya pun takut juga. Okay, saya takut juga. Satu, saya tak nak rosakkan reel. Okay, saya tak nak rosakkan reel. Dan ujian ni sebenarnya kita akan buat sebelum dan selepas lebih. Sebab apa? Sebab kita nak tahu dia punya tahap kesihatan tu. Kita nak tahu tahap kesihatan tu. Apa peralatan kita akan pakai? Peralatan kita akan pakai adalah penimbang spring ni yang ada penanda bacaan. Okay, so dia akan tinggal tanda bacaan. Kita akan boleh tengok drag kita keluar lancar ke tidak. Benda yang kedua saya akan pakai adalah kalau untuk test drag yang tinggi-tinggi ni, biasanya saya akan letakkan reel pada dia punya rod butt. So saya masukkan dia ke dalam dia punya seat. Lepas tu saya kuncikan. Bukan apa, yang ni tak ada apalah. Yang ni supaya senang nak pegang. Okay, saya kena hati-hati ni, jangan saya cucuk lampu saya nanti. Sebab ni penuh ni, rod popping penuh. 8 kaki saya pasangkan ni. Sebab apa? Sebab nanti senang saya nak pegang. Senang saya nak pegang. Okay. So, apa yang saya akan buat sekarang ni adalah saya akan verify semula. Saya akan verify semula kat mana kita punya drag adjustment ni. Saya kunci balik habis. Saya discount 2 ke 3 klik. Dan saya longgarkan 1 pusingan penuh. Okay, 1 pusingan penuh. Alright. So, separuh dan separuh. Okay, tak perlu tepat-tepat nak tengok pakai protractor ke apa ke, tak lah. Okay. Kita ballpark tu pun dah cukup baik. So, saya dah tahu spool boleh jalan. Saya tahu spool boleh jalan. Okay. Alright. So, anggaran saya, kalau saya rasa ni, kekuatan drag ni sekarang sekitar 6 ke 7 kilo lah. 6 ke 7 kilo, mungkin sampai ke 8. So, kita akan tarik ni. Alright. So, yang ni untuk ni saya akan berdirilah. Okay. Dan satu lagi benda yang saya akan buat untuk main, untuk test drag yang tinggi-tinggi ni, saya akan gunakan sarung tangan. Kenapa guna sarung tangan? Sebab adalah benda-benda yang biasanya boleh berlaku kalau kita ukur drag-drag yang tinggi ni. Satu benda yang saya tak sebut lagi adalah kalau anda nak ukur drag-drag yang tinggi, anda perasan tadi pada reel yang saya nak ukur ni ada leader.
ada leader. Leader tu kita pasang yang besar-besar sikit. Kalau anda tak nak ikatan FG pun tak ada masalah. Anda ikat je leader leader tangsi atau tali tangsi. Kalau untuk reel ni ikatlah dalam 80 pound ke, 80 pound, 100 pound benda tali tangsi sebab kita nak ukur sampai 12 ke 13 kilo mungkin. Dan ikat biasa je, tak payah ikat FG, ikat Albright, lepas tu masukkan tali leader tu dalam 2 depa. Okey. Pastikan juga nak ukur drag yang tinggi-tinggi ni, pastikan susunan tali dalam ni ketat. Susunan tali dalam ni ketat dan padat. Kalau tak, bila once anda start tarik drag yang tinggi, anda akan tengok tali anda menyusup masuk, terbenam sesama sendiri. So, ada kalanya, tali tak boleh keluar lah. Bukan tali tak boleh keluar. Tali tersepit masuk dalam geng-geng dia. Okay. Alright. So, apa yang saya akan buat sekarang ni adalah saya akan tarik. Okay. Saya akan tarik dan saya akan nilaikan. Saya akan nilaikan dia punya smoothness tu. Okay, so dia keluar cantik, smooth. Okay, dekat sini saya dapat bacaan dalam 8 kilo. Okay, satu pusingan penuh. Satu pusingan penuh saya longgarkan. Bacaan dia dalam 8 kilo. Dalam masa yang sama saya tengok juga. Saya tengok kepada reel ni. Saya tengok reel ni apa feedback dia. Adakah dia okey dan adakah dia macam menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik ke apa ke. So, kita test lagi sekali. Alright. Dia keluar dengan cantik. So, saya dapat dalam 8 kilo dekat sini. Okay. So, next saya akan ketatkan. Saya akan ketatkan separuh pusingan. Okay. Dan separuh pusingan tadi saya tahu spool berjalan. Spool boleh jalan. Memang ketat. Memang ketat. Tapi spool boleh berjalan. Maknanya saya tahu tali boleh keluar insyaAllah. Okay, so saya tarik. Masih lagi keluar dengan baik, keluar dengan lancar. Sekarang saya dapat 10 kilo. Okay, 10 kilo. So, kalau kita nak dapatkan bacaan yang accurate, kita ulanglah. Ulanglah 2-3 kali. Tapi saya dah dapat jawapan saya dekat sini. Okay, last kali, saya akan ketatkan. Dan saya akan diskaun 3 klik. Okay, saya diskaun sikit je. Diskaun 3 klik. Saya tahu spool boleh pusing. Jom. Kita tengok berapakah maksimum drag yang boleh dihasilkan oleh reel ni dengan paras tali yang penuh. Okay. So, anda dah nampak kenapa saya pakai rod butt ni. Memudahkan. Kalau tak, macam mana? Saya nak pegang reel, nak tarik lagi. Bukan macam kita test reel yang biasa lah. Okay. So, saya kena tengok feedback daripada reel. Saya nak tengok rotor dia okey ke tidak ke bila saya tarik. Alright. Dia keluar dengan baik. Okay. Dia keluar dengan baik. Okay. So, dekat sini saya dapat 13. Saya dapat 13 kilo. Alright. So, jom kita test sekali lagi. Tengok feedback dari reel ni. Okay, kita test. Okay, dia nampak baik. Rotor deflection pun sikit. So, saya dapat 13 kilo. 13 kilo keluar dengan baik dan steady. So, saya berpuas hati dengan drag test ni. So, inilah apa yang saya cakapkan tadi. Tapi, anda akan rasa lah, aku punya Bosna Iguana saiz 5,000 kan, 15 kilo kot, 20 kilo kot. Kalau anda nak tahu 13 kilo ni kau tak kau, anda cuba test dengan anda punya reel. Okay, anda cuba test dengan anda punya reel. Saya sendiri tuan-tuan, naik je daripada 10 kilo, naik atas daripada 10 kilo, saya dah mula gugup sikit. Saya dah mula sedikit gugup untuk buat testing. Okay, so ada benda yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Jom. Ni yang satu lagi message yang saya nak sampaikan dalam video ni lah. Sebab saya katakan tadi, saya dah check sikit dah. Saya dah tengok dulu dah drag stack dia. So, adalah benda yang saya
adalah benda yang saya nak sampaikan. Sebab reel ni keluaran tahun 2008 mungkin reel ni sendiri dia start keluar 2008, 2009 di USDM. Tapi mungkin ini adalah reel yang dikeluarkan di manufacture tahun 2011, 2012 kan, sebelum keluarnya reel Stella SW model 2013. So ini reel dah mungkin berusia dalam 10 ke 15 tahun dah. Okay, 10 ke 15 tahun, adakah barang-barang dalam dia tu boleh bertahan? Okay, so inilah message yang saya nak sampaikan. Jom kita tengok kepada kita punya dalaman reel ni. Okay, jom kita tengok kita punya reel ni. Alright, so dia punya drag stack ada di dalam spool. Dan ni adalah antara reel yang sedikit istimewa kalau dibandingkan dengan Saltiga atau Catalina. Sebab apa? Sebab Stella SW punya series, Stella SW punya series 5,000 ke atas. 5,000 ke atas dia akan ada drag washer di bahagian bawah juga. So bagus dia adalah bila reel ada drag washer di bahagian bawah, anda punya washer yang untuk lapik ketinggian spool ni dia tak akan makan. Dia tak akan makan, dia tak akan jadi makin nipis dan lepas tu susunan tali anda berubah. Nak kena adjust. Untuk reel ni tak perlu. Alright, sebab dia ada drag washer di sebelah bawah. Second advantage dia, drag washer yang sebelah bawah ni macam tadi kan, anda tengok bila saya kurangkan dalam satu pusingan penuh. Dari kunci mati, satu pusingan penuh, untuk reel Shimano ni saya boleh dapat dalam 8 kilo tadi. So, kalau anda buat benda yang sama dengan drag stack Daiwa misalnya, anda akan dapat penurunan drag yang lagi banyak. So, kalau penuh tu mungkin dalam 12-13 kilo. Lepas tu kalau anda lepaskan dia, kalau anda lepaskan dalam satu pusingan, dia akan turun lebih banyak lah. Anda tak akan dapat dalam 8 kilo macam reel ni tadi. Terutamanya kalau reel anda tu menggunakan 3 keping drag washer. Kalau sistem Daiwa ada yang pakai 5 keping, ada yang pakai 3 keping. Kalau yang ni dia ada pakai 4 keping. Alright, so ni adalah dia punya drag stack dia. Dan jom kita tengok. Mari kita buka dia punya drag stack ni supaya saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan. Okay. So benda pertama yang saya notice dekat sini adalah kenapa nampak macam kotor kan? Nampak macam kotor drag plate ni. Dan ada satu benda yang tak kena lah dengan reel ni. Dia ada rubber seal. Di bahagian atas ni dia ada rubber seal. Alright. So rubber seal ni masa saya dapat reel ni dipasang terbalik. Dipasang terbalik. So bila sebarang benda pengedap, sebarang seal ni kadang-kadang dia ada direction. Dia ada direction dia untuk dipasang. So kalau kita pasang dalam keadaan terbalik, air kemungkinan akan boleh masuk lah ke dalam ni. So inilah yang berlaku kepada reel ni sebenarnya. Pesanan yang saya nak sampaikan di sini adalah kalau kita test dengan pengalaman taklah nak kata banyak, taklah banyak, adalah sikit sebagai pemain reel. Tetapi dengan pengalaman saya dah banyak kali lalui, ada kalanya bila kita test benda tu elok, tak semestinya dia dalam keadaan yang elok. Dia mungkin perform elok, dia mungkin test elok. Macam saya katakan kepada tuan-tuan, kalau untuk drag test bagi reel ni dengan stock condition dah lebih dari cemerlang pun. Drag lancar dan kekuatan drag power tu ada. Walaupun sedikit tinggi daripada apa yang saya biasa dapat dengan reel ni, tapi saya boleh jelaskan dengan apa yang bakal kita tengok dalam dia punya drag stack ni. So jom kita tengok dekat sini. So ini adalah drag yang dah sedikit kotor ni. So apa yang anda dapat lihat dekat sini adalah dia punya drag plate. Yes, memang sedikit kotor. Tetapi sebenarnya dia dah rasa macam ada kasar-kasar dekat sini. Jom kita tengok dekat washer yang dekat sebelah dalam. So itu adalah washer yang di sebelah dalam.
Alright, so di sebelah atas ni dia ada 4 keping. Okay, dia ada 4 keping. Jom kita keluarkan dia. So ni adalah washer yang pertama. Washer ni pun kalau kita tengok rupa dia tu dah tak berapa nak menarik lah. Alright, ni adalah normal lah. Macam saya kata, reel ni berkemungkinan usia dia dah 10 ke 15 tahun dah. So jom kita keluarkan lagi. Kita tengok untuk washer yang kedua sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik lagi. Alright. Nampak okey. Dan apakah material dia? Material dia ni adalah tenun, kain tenun dan polimer. Dia bukan karbon. Kain tenun dan polimer, material yang Shimano gunakan, dan prestasi dari segi sejarah untuk drag washer ni adalah baik dan lancar. So antara drag yang paling smooth anda akan dapat lah. Cuma power dia tak sampailah seperti yang anda tengok dekat rating. Apa yang berlaku adalah mungkin rating tu tak menipu, tapi rating tu dibuat pada paras tali yang lebih rendah daripada spool yang penuh. Okay, so bila saya start nampak dekat sini yang saya sedikit risau sebenarnya. Okay. So apa yang anda boleh tengok adalah yang ni washer dalam keadaan yang sedikit kurang sihat. Tapi yang di bawah washer ni yang saya lebih concern. So apa yang anda boleh tengok di bahagian atas ni, dekat sini, ini adalah corrosion, tuan-tuan. Ni adalah corrosion. Kenapa saya kata benda ni serius adalah sebab drag stack ni boleh dikatakan foolproof. Dengan dia punya seal di bahagian atas dan dengan dia punya pengedap di bahagian bawah, boleh dikatakan waterproof bila kita kunci dia. Tapi disebabkan dan memang sangat-sangat jarang untuk jumpa air masuk ke dalam ni biarpun reel tu terendam. Tetapi dengan seal yang dah dipasang terbalik tu dah menjejaskan seal di bahagian atas ni, dan saya suspek air masuk ke dalam kita punya drag stack ni. So ni sebenarnya yang anda nampak dekat sini adalah corrosion. Nanti kita tengok dengan lebih dekat lagi. Okay. So saya nak keluarkan kita punya drag di sebelah bawah pula. Jom saya tunjukkan macam mana kita nak buat tu. So ramai orang, kalau orang order dengan saya drag washer untuk reel ni, tapi 3 keping je, saya dah tahulah. Saya dah tahu dia belum jumpa. Dia belum jumpa washer yang dekat bawah ni. Okay. So kalau kita tukar macam contohnya, kita replace, boleh tak kita pakai drag washer asal? Jawapan dia adalah boleh, tetapi saya biasanya akan replace dia dengan menggunakan carbon tax. Carbon tax washer. Carbon tax washer akan boleh generate sekitar 12 ke 13 kilo. Macam sama je dengan yang kita dah ukur ni kan? Yes. Sebab apa? Sebab kelemahan washer ni pula adalah walaupun dia lancar, tetapi apa yang biasanya berlaku bila dia ditekan, diuji dengan kuat, apa yang biasanya berlaku adalah dia akan mula slip dan dia akan mula melicin dia punya drag. So berbanding dengan carbon tax boleh provide tekanan drag yang konsisten. Ini salah satu sebabnya dulu saya banyak juga buat washer set untuk reel ni. Ramai orang yang nak beli dulu. Sekarang ni cuma dah makin kurang orang pakai atau dah banyak yang saya dah tukarkan, bantu tukarkan. Okay, so kita buka untuk akses washer bawah ni, kita kena keluarkan dulu. Keluarkan dia punya shaft ni dari sebelah atas. Dia sedikit tricky untuk buka sebab dia ada satu clip dawai tu. Ada version yang ada clip dawai, ada version yang tak ada clip dawai. Dia ada dua, earlier production dengan later production untuk reel ni. So clip dawai ni yang
kita kena hati-hati sikit. Takut dia pergi tak kembali. Setakat ni alhamdulillah track record saya kalau klip dawai untuk reel ni tak adalah pernah sampai hilang lagi. So jangan dia berlaku pula dengan kita nak buat video ni. Okey. So ni klip dawai dia. Okey. Kecil je tu. Ada dekat tangan saya ni. Right. So dengan tu bila kita dah keluarkan cover daripada bawah ni, kita boleh tolak dia. Tolak dia dan kita tengok di sebelah bawah, sebab seal sebelah bawah ni tak pernah diusik. Seal sebelah bawah ni tak pernah diusik. Tengok bersih tak dia punya drag plate. Bersih kan? Okay. Dan washer di sebelah bawah juga, washer di sebelah bawah juga dalam keadaan yang baik. Comel. Again, bukan carbon tapi ni adalah Shimano punya material sendiri. Saya suspect dia adalah kain tenun. Kain tenun yang disalut dengan polimer. Alright, bahan polimer. Drag washer yang agak baik, drag washer yang agak baik dan agak konsisten. So saya nak tunjukkan kepada anda washer yang dalam keadaan baik dengan washer yang dalam keadaan yang kurang baik. So ni. Okay, washer yang baik dan washer yang kurang baik. So kita akan tukarkan, saya akan tukarkan kita punya drag washer ni. Dah sampai masa pun untuk kita tukarkan. So ni adalah washer carbon tex lah. Yang anda tengok dekat sini ni adalah washer carbon. So kita akan masukkan saiz washer yang baru ke dalam reel ni supaya dia boleh berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi. Cumanya saya sedikit concern dengan kita punya drag plate yang sebelah bawah ni. Mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Inilah yang saya katakan okey, kan? Kadang-kala ada reel yang bila kita karau dia okey, kita rasa macam dia okey. Tapi bila kita servis, rupanya barulah time tu dia nak tunjuk belang. Okey? Dan ni drag plate ni pun dah sedikit sangkut dah. Sedikit sangkut dekat dalam ni. Saya harap kita boleh keluarkan tanpa sebarang insiden. Wow. Dia dah melekat dah. Melekat disebabkan corrosion tu. Mari kita clearkan sikit. Clearkan sikit dulu corrosion yang ada. Takut-takut menghalang dia untuk keluar. Tu dia. Okey. Dah ada sedikit pergerakan. Okey. Ketat sikit dia nak keluar tu. Okey. So dah berlaku corrosion juga dekat reel ni. Saya tunjukkan. Di situ. Okey, ni yang buatkan kita punya drag washer tu sangkut sikit. Dan ada satu lagi bahagian dekat situ. Okey. Dan ni adalah ni pula drag plate dia. Okey, so ni adalah bahagian yang dah corroded. So saya nak bersihkan dulu, saya nak tengok berapa corroded kita. Dan adakah kita patut risau dan adakah kita patut pasang balik drag washer yang lama. Sebab apa? Kalau drag plate ni dah kasar dan ni adalah drag plate aluminium. Kalau dia dah corroded, dia mungkin akan berlubang-lubang. Berlubang-lubang dan mungkin akan jadi parut lah. Dia boleh jadi parut kepada drag washer yang baru kita letak nanti. Alright. So, macam mana setakat ni? Berinformasi tak? Okay. So, saya akan bersihkan dan kejap lagi kita akan tengok apa hasilnya dengan kita punya drag washer tadi. Okey, baik. Mari kita tengok drag plate yang telah dibersihkan dan saya dah gunakan sedikit getah pasir, kita resurface balik. Kita resurface balik sebab apa? Kita tak nak permukaan yang terlalu kasar. Namun bukan semuanya dapat diselamatkan. Okey. So ni adalah drag plate, bahagian drag plate yang
akan contact washer yang paling bawah sekali tadi. So untuk yang ni lah, yang ni ada bahagian yang sangat kasar dekat sini, bahagian sangat kasar kat sini, dan di sini juga pada rakan dia, dia bertemu dekat sini, dan di antara ni adalah washer paling bawah tadi. Dia dibantai dari atas bawah. So drag plate ni, kalau satu saja bahagian yang kasar, okey. Kalau drag plate yang bulat macam ni, satu saja bahagian yang kasar, okey. Nanti dia akan slip dekat bahagian yang tak kasar. Tapi ni bila dua-dua dah kasar, memanglah washer ni kena bantai atas bawah. Atas bawah washer ni kena bantai. Dia gerak mana-mana permukaan pun tetap akan digesek juga. So dia jadi macam parut lah. Inilah sebab dia, tuan-tuan. Drag plate ni dia mesti dalam keadaan yang smooth, rata. Kalau kita calar-calarkan, kalau kita kasarkan dengan getah pasir, nak tambah drag power apa semua, kononnya dia akan makan kita punya drag washer. Sebab dia bukan sistem yang direka kan, untuk kita habiskan drag washer tu. Drag washer tu akan kekal, dan dengan gesekan apa semua, dia sebenarnya tidak habis. Alright. So saya akan pasangkan balik reel ni dengan drag washer carbon tax yang baru. So dari semasa ke semasa kita nak kena check lah, kita nak kena check untuk reel ni dia punya drag washer dia. Sebab nak dapatkan drag plate, saya tak pasti. Saya tak rasa kita boleh order drag plate ni, sebab kebanyakan parts untuk reel daripada tahun 2008 ni dah discontinue. Tetapi macam saya kata, tuan-tuan, sangat-sangat jarang lah boleh dikatakan. Ini first time saya jumpa. Kalau untuk 2008 size 10,000 ni yang drag dia dimasuki air. Ini first time saya jumpa case ni. Yang mana drag housing tu dimasuki air. Yang ni adalah kali pertama lah. So mungkin drag plate ni bukan barang yang hot orang beli. So kalau bukan barang yang hot orang beli, mungkin ada chance untuk kita dapatkan lagi. Sebab sepaham saya, kalau untuk reel-reel yang higher end Shimano ni, selagi stok masih ada, kita akan boleh order. Selagi stok masih ada. Kalau untuk real high end lah. Kalau untuk macam contoh Biomaster atau model-model bawahan ni, after certain time, lepas daripada 10 tahun, biasanya dia akan discontinue terus. Tak tahulah dia lupuskan parts ke apa ke. Yang pasti kita nak order dah tak boleh. Okay. So saya nak bersihkan kita punya spool ni. Ada sikit lagi kesan corrosion tu, saya lupa untuk attend tadi. So setidaknya kita buang dululah garam tu supaya tak berbaki. Selagi garam ni masih ada dekat sini, dia akan boleh makan lagi spool kita. Okay, jom kita pasang balik. Right, so kita mulakan daripada drag washer yang bawah. So ada orang tanya kan, kenapa pakai grease? Kenapa pakai grease untuk sistem drag? Okay. So reel ni juga menunjukkan kenapa kita pakai grease untuk sistem drag, dan terutamanya kalau kita pakai washer carbon. Washer carbon ni dia macam kain, tuan-tuan. Okay, tekstur dia adalah tekstur kain. Yes, betul. Washer carbon tax, kalau anda pernah dengar, boleh dipakai dengan kering, iaitu kita tak letak grease. Ya, memang betul. Tapi dia macam kain dan sangatlah tidak sesuai untuk kita nak pakai aplikasi tanpa grease di lapangan air masin. Dan sebab dia tu adalah sebab macam tadi. Walaupun drag ni sebenarnya, drag housing ni, kalau dia berfungsi dengan baik, sebenarnya air tak akan masuk. Tapi disebabkan dah berlaku salah pasang seal tu, saja menyebabkan air masuk ke dalam tu dan menjejaskan kita punya sistem drag, dan dah korot dah. Okey. Dah korot dah pun kita punya drag system tu. Okey. So tu adalah washer yang sebelah bawah. Naik atas ni kita pasangkan dia punya bearing. Dia ada dua spool bearing, atas dan bawah. Sambil-sambil tu, dan inilah function. Sebenarnya function drag grease ni, function utama dia adalah untuk kita combat corrosion. Combat corrosion. Lagi-lagi dengan reel low end. Reel low end ni,
Dia sebenarnya banyak yang tak ada seal untuk drag system dia ni. Reel yang low end tak ada seal dekat drag system ni. Air memang bebas masuk. So kalau kita pasang washer macam carbon tax atau kapas tu tanpa menggunakan apa ni? Tanpa menggunakan drag grease, boleh dikatakan antara kesalahan yang paling basic lah. Kesalahan yang paling basic. Okey, klip yang susah nak keluar tadi, dia juga susah nak dipasang balik. Kadang-kadang saya bernasib baik, kadang-kadang saya tak bernasib baik. Kadang-kadang kita nak letak, kemain susah lagi nak letak balik dia. Okey, dia dah duduk, dia dah masuk. Okey, tolak dia sikit. Alright. Alhamdulillah. Okey, ngam. So, saya harap drag plate yang ni sama juga. Macam contoh kalau drag plate tadi, washer tadi, kalau dia ada grease, walaupun dah dimasuki air, dia takkan korot sampai macam ni. So, sebenarnya kita gunakan drag grease ni adalah untuk kita punya pelindung kepada sistem drag. Alright, so masukkan. Dan kita masukkan washer yang kedua. So washer ni yang saya suspect. Nanti dia akan cepat sikit makan lah. Sebab drag plate dua-dua tu dah kasar, kita dah tak boleh nak buat apa. Kecuali lah kalau kita custom balik, kita pergi buat drag plate yang baru. Zaman-zaman ada laser cutting service untuk besi apa semua ni, mungkin senang sikit lah. Senang sikit untuk kita nak buat. Kalau kita nak buat drag plate yang baru. So, kerja sebagai pomen reel, ada kalanya mudah, ada kalanya ditipu juga oleh reel. And test drag macam okey. Tapi ini berlaku pada Stella, tuan-tuan. Reel yang kebanyakan daripada kita semua rasa macam wow, reel yang padu, mahal. Tapi ini bukan bermaksud reel ni tak bagus. Bukan. Reel ni telah dipegang oleh tangan yang tak bagus. Saya sekali tengok kepada seal tu, saya dah tahu, ini bukti dah ada orang usik, ini bukti dia dah dipasang terbalik. Dia bila dah diusik dengan cara yang tak betul, boleh menjejaskan kita punya reel. Ini kali kedua dengan reel Stella yang saya pernah tengok lah. Drag housing dimasuki air. 2 kali je, tuan-tuan. Saya dah buat, saya dah pernah servis Stella dekat 100 biji kot. Taklah banyak mana kan dia punya populasi dia tu, tapi ni kali kedua saja dalam pengalaman dalam 10 tahun saya main reel ni. Ni baru kali kedua yang saya nampak drag housing Shimano ni dimasuki air. Okey. Dan sebentar lagi kita akan wrap up dengan drag test. Selepas kita tukarkan ni, kita dah buat restoration work lah. Kita dah buat restoration work untuk reel ni. Kita test balik. Test balik dia punya drag. Adakah mencapai specs. Pastikan dia punya seal ni tak terbalik. Okey. Dengan itu kita punya drag stack dah dipasang. So kalau kita tak perlu nak bersihkan corrosion apa semua tadi, kerja ni sekejap sajalah. Kerja ni hanyalah taklah lama. Okey, sedikit lagi grease kita letakkan pada shaft spool ni dan dia punya washer lapik ni untuk kita wujudkan waterproof punya barrier, especially bila drag dah dalam keadaan ditekan. Okey,
Good. Kita dah boleh pasangkan balik penutup kepada yang bawah ni dan dengan kita punya drag clicker dia. Tadi saya check dulu fitting dan nak tengok dia punya ketinggian. Semua okey. So once dah okey, kita boleh pasang semula. Minyakkan dulu sikit kita punya clicker ni. Mainkan dia. Okey, jom. Alright. Okey, mari kita pasangkan balik. Ini drag housing cover atau bottom cover untuk spool ni. Okey. Alright, saya nak sedikit lagi grease untuk suplemen kita punya seal sebelah atas ni. Ada dua seal untuk Stella ni. Satu dekat sini, dia ada getah pada knob ni, tutup di sini, dan seal di sebelah bawah tu. Salah pasang seal di bawah tu saja menjadikan reel ni compromise dah. Okey. Tak di bahagian paling atas. So, kita main dulu. Kunci kemas-kemas sikit je. Kita main dulu. Dia punya drag dia. Kasih dia jalan. Okey. Lepas tu kita kuncikan. Kuncikan sampai habis. Okey. Dan kita akan lepaskan 2-3 klik. Kita longgarkan lagi separuh. Dan separuh lagi. Total satu pusingan longgar macam tadi. Alright. Okey. Kuncikan balik separuh. Saya rasa okey. Kuncikan balik separuh. So, kita akan test balik. Kita akan test balik pada separuh pusingan ni. Berapa. Okey. So, kalau anda perasan tuan-tuan. Satu benda yang saya suka lah pasal Shimano punya design adalah. Untuk reel-reel offshore ni. Yang mana drag stack yang padu-padu ni. Bila kita kunci habis pun. Spool ni tetap akan boleh kita jalan. Spool ni tetap akan boleh. Memang mungkin ada orang pernah je saya bagi kat klien, cuba pusingkan. Tak boleh pusing lah. Padahal saya boleh je. Saya ambil pusingkan macam tu. Okay. Tapi apa yang bagus dia adalah seolah-olah Shimano dah buat ketebalan washer apa semua ni ngam-ngam. Bila kita kuncikan, dia masih dalam keadaan selamat. Dia masih dalam keadaan selamat. Kalau anda menggunakan reel Daiwa, dia tak ada limiter ni. Saya panggil benda ni macam limiter lah. Limiter, built-in limiter yang mana bila kita kunci habis, dia macam ada hujung, limit yang macam okey, tak boleh kunci lagi dah. Dia macam terus mati dekat situ. Tak boleh kunci lagi dah. Tapi bila kita test, spool akan masih boleh bergerak. Kuat memang kuat. Kuat memang kuat. Okay. So, sebab spool ni masih boleh bergerak dan saya boleh rasa drag plate yang kasar tu. So,
Bila saya boleh rasa sedikit drag plate yang kasar tu, maksudnya washer kita akan terjejas macam-macam mana pun. So sebaiknya kalau kita boleh dapat buat drag plate yang baru, kan, mungkin kita boleh buat drag plate yang baru. Okay, so jom kita tamatkan. Jom kita tamatkan dengan kita buat ukuran. So sekarang ni dah kunci mati, kemudian longgar 2-3 klik tadi. Yuk, kunci habis, longgar dalam 3 klik. Test dulu spool jalan ke tidak. Spool jalan Okay. Tapi untuk reel ni lah. Untuk reel ni. Kesian lah. Kesian drag washer dia tu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku nanti. Okay, jom kita pasangkan. Saya tahu washer dia tu takkan bertahan lama lah. So, kalau ada kena ikan baik-baik ke apa ke, lepas daripada trip apa semua, kita check lah Right. So, jom pasangkan peralatan keselamatan. Kenapa saya pakai glove ni? Sebab pernah berlaku je dulu. Bila test drag yang tinggi-tinggi sikit ni, tali tu meletup. Dan tali tu meletup kadang-kadang penimbang tu dia tendang balik. Tendang balik kena saya punya tangan. Luka. Pomen reel memang tak suka tangan luka. Okey. Right, so saya tahu kita punya drag boleh jalan. So kalau macam contoh kita try tarik kan, kita try tarik pun boleh juga. Tapi nak tarik 12 ke 13 kilo memang padu lah. Memang padu lah tuan-tuan. Tak boleh bayangkan lah. Drag yang paling tinggi saya pernah pakai adalah 10. Yang saya sendiri pernah pakai lah. Dalam 10. Okay, so jom kita check balik. Dan saya pasti dia dalam range kekuatan yang sihat. Check juga kita punya ikatan tu nampak okey lagi ke. Okey. Jom. Bismillah. Lebih mudah dari tadi. Okey. Tengok. Kekuatan dia dah sampai 11 kilo. Okey. So, berlaku penurunan. Berlaku penurunan sebab apa? Sebab tadi tu kita sebenarnya dah di luar. Kita sebenarnya dah di luar daripada normal. Sebab apa? Sebab ada kerosakan pada kita punya drag washer, ada kerosakan pada kita punya drag plate. Kalau dia dalam keadaan sihat tadi, 8 ke 10 kilo biasanya bila saya ukur. So dengan Carbon Tex, sedikit diskaun, kita dapat 11 kilo untuk reel ni. So, alamak, turun. Iyalah, turun disebabkan oleh tadi tu nampak sihat. Nampak sihat tapi tak sihat. Okey, kalau kena dengan GT ke apa ke, memang babai lah. Memang babai drag washer tu. Dan kalau babai drag washer tu, plate pula bertemu dengan plate. Kalau trip berhari-hari, berekor-ekor GT, boleh dikatakan umur reel ni confirm. Umur reel dan reliability dia compromise dan confirm lah umur dia tidak akan panjang. Okey, so itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Video ni sedikit lama tapi harap anda dapat banyak informasi daripada sini. Kalau tak puas tengok, bolehlah ulang mana-mana segmen yang anda tertinggal tadi. So, daripada saya, Mahfuz Muhammad Noor, Pomen di Reelology. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.